saya Farada Mutimak Syaizan. Jadi rancangan Nona pada episod kali ini saya akan mengumpaskan tentang falsafah dalam kehidupan. Mari kita. Falsafah dalam kehidupan. Banyak orang tahu apa itu falsafah, tetapi tidak banyak orang tahu apa maksud falsafah. Jadi saya nak terangkan tentang falsafah. Maksud falsafah ataupun filosofi berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud cinta kepada kearifan. Philo bermaksud cinta dan Sophia pula bermaksud kearifan, iaitu cinta kepada kearifan. Falsafah Barat juga menganggap falsafah sebagai suatu ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Falsafah Timur pula menganggap seorang manusia yang memiliki satu garis panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak. Perbezaan jenis falsafah dan kategori ilmu. Falsafah Barat. 1. Boleh dibahagikan kepada dua jenis, tradisional, moden. 2. Sumber, bersumberkan akal, pengalaman. Falsafah Timur. 1. Konfusianisme dan Taoisme, China. 2. Hinduisme dan Buddhisme, nasionalisme dan internasionalisme. Jadi jom kita ajukan soalan kepada pelajar-pelajar UKM. Mereka tahu tak tentang falsafah dalam kehidupan? Jom kita tanya. Makan apa ni dekat kafe? Hai. Boleh ke saya nak tanyakan, nak ajukan soalan? Sebelum boleh tak saya tahu nama? Nama Wani. Wani, okey. Wani, saya nak tanya, Wani pernah dengar tak falsafah dalam kehidupan? Benar, okey. Jadi saya nak ajukan soalan kepada Wani. Apakah yang terkandung dalam Wani berkaitan tentang falsafah dalam kehidupan? Apa pendapat Wani? Masa awak wayar akal ke? Ya, Wani akan. Wayar akal konsep saya ada 4 bahagian. Pertama, metafizik. Kedua, epistemologi. Kedua, aksiologi dan logik. Untuk metafizik tu dia berkaitan dengan kewujudan sifat atau asal-usul mengenai suatu kejadian realiti, hakiki, the ultimate reality of being. Seterusnya, epistemologi. Dia mengkaji ilmu dan keilmuan. Dia dikenali sebagai teori ilmu berasaskan kebenaran. Aksiologi pula melibatkan fokus tentang persoalan mengenai suatu nilai dan sistem nilai, iaitu etika atau estetika. Akhir sekali, logik menerangkan tentang hubungan antara idea-idea dan memberi alasan dan sebab sebenar bagi jawapan yang diberi mengenai suatu kejadian. Okey, terima kasih Wani atas jawapan yang dikongsikan. Sama. Seperti yang kita tahu, falsafah dalam kehidupan ada dua bahagian, iaitu falsafah teoretikal dan praktikal. Jadi, jom kita tanya, student kat sini diorang tahu tak apakah itu falsafah teoretikal dan praktikal? Maaf tunggu. Hai. Hai, Okey. Sebelum tu nama apa ya? Azila. Azila, okey Azila. Azila tahu tak Azila mendengar ke falsafah dalam kehidupan, pernah dengar ke? Atau Azila pernah ambil subjek ke semi ke ada? Ada Okey. ambil Okey, boleh tak saya nak tanya Azila? Azila tahu tak apakah itu falsafah? Falsafah kan ada dua bahagian kan? Falsafah dari segi teoretikal dan praktikal. Jadi saya nak tanya Azila, apakah itu falsafah teoretikal dan praktikal? Ada dua bahagian, iaitu falsafah teoretikal dan praktikal. Teoretikal ni seperti yang kita tahu, dia merujuk kepada semua jenis ilmu yang ada jawapan kepada persoalan tentang kehidupan kita. Dia termasuklah alam, Tuhan dan manusia. Tujuan falsafah teoretikal ni adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan keadaan empirikal. Empirikal ni bermaksud pemerhatian, pengalaman dan eksperimen. Terusnya falsafah praktikal. Falsafah praktikal ni dia membawa maksud kita kena berfikir secara bersungguh-sungguh lah. Maksudnya dia tak terikat kepada tradisi yang sistematik, radikal ataupun sejagat. Maksudnya dia terbuka. Tujuan dia adalah untuk mencari kebahagiaan hidup yang merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu tentang manusia, Tuhan dan alam. Itu sahaja. Terima kasih Azila. Sama. Seterusnya, kita juga tahu bahawa dalam falsafah kehidupan munculnya falsafah baru. Antaranya adalah ekonomi, politik, alam sekitar dan teknologi. Jadi, jom kita tanya student yang terakhir, mengapakah kemunculan falsafah baru itu terjadi? Jom kita tanya.
Hai, sebelum tu nama apa ya? Azika. Azika. Okey, Azika pernah dengar tak tentang falsafah kehidupan? Pernah? Okey, boleh tak Azika terangkan kat saya kenapa munculnya falsafah baru dan mengapakah ia wujud? Okay. Pada pendapat saya, kewujudan falsafah baru ni terbagi ada 4, iaitu ekonomi, politik, alam sekitar dan juga teknologi. Untuk dari segi ekonomi, seperti yang kita tahu, nilai mata wang di Malaysia jatuh dengan konsisten dari awal bulan Januari. Hal ini menyebabkan berlaku ketidakstabilan dalam politik dalam negara kita. Pada ketika itu, seperti yang kita tahu, negara kita telah melanda oleh wabak penularan COVID-19. Dari segi politik, kita tahu Malaysia telah mencatat di mana Perdana Menteri telah bertukar sebanyak 3 kali penggal. Di mana waktu itu seluruh negara dilanda wabak COVID-19, ia dapat memberikan impak yang negatif dalam rakyat, yang ketika itu rakyat sedang memerlukan seorang pemimpin. Hal ini menyebabkan kemerutan peralihan kuasa dan kegagalan pencapaian kata sepakat. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat, kita perlu menunaikan tanggungjawab kita di mana kita perlu mengundi pada pilihan raya untuk menentukan kerajaan yang mentadbir negara kita. Okay, untuk kemunculan falsafah baru bagi untuk alam sekitar, wujudnya falsafah ini kerana berlakunya bencana alam seperti banjir kilat di Malaysia seperti yang kita tahu pada Disember 2021. Beberapa buah negeri termasuk negeri Selangor telah berlakunya tragedi banjir kilat dan meragut nyawa dan mengejutkan banyak pihak. Hal ini menyebabkan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Oleh itu, bagi untuk aktiviti pembalakan, mereka perlu menghadkan pembalakan dan kita sebagai manusia yang duduk di atas muka bumi ini, kita perlu bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar. Untuk dari segi teknologi pula, seperti yang kita tahu, teknologi pada zaman sekarang ni semakin berluasa. Ia dapat membantu kita untuk berkomunikasi antara kita walaupun jarak kita jauh. Kita beri contoh di mana pada waktu COVID-19 berlaku, para pelajar tidak boleh bersemuka di sekolah untuk belajar. So, alternatif lain, mereka perlu belajar di atas talian. So, daripada situ, penggunaan teknologi semakin berkembang di antara pelajar dan juga pekerja. Jadi kita dah sampai ke penghujung episod kita pada kali ini. Rumusannya adalah kita perlu lihat bahawa falsafah ini mempunyai sesuatu skop yang amat luas. Kita tak boleh lihat falsafah ini hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai praktikal. Teori demokrasi ini telah dipraktiskan oleh kerajaan sehingga sekarang. Kita ada tentang praktikal yang telah dianjurkan oleh falsafah. Jadi, sekian daripada saya. Kita berjumpa ke episod yang seterusnya. Terima kasih.